Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan pada kali ini untuk taklimat penulisan laporan akhir OJT, insya-Allah daripada unit perhubungan dan latihan industri Kuala Worksner Wakaf Temusuk. Jadi untuk akhirnya setelah kita menamatkan latihan industri, maka di sana beberapa perkara yang perlu kita selesaikan, di antaranya ialah penulisan laporan akhir OJT. Untuk sama-sama kali ini, marilah sama-sama kita tengok perkongsian bagaimana penulisan laporan akhir OJT, dan kemungkinan pensyarah ataupun guru masing-masing telah memberi penerangan bagaimana untuk penulisan laporan akhir ini. Jadi untuk kali ini saya cuba untuk mengingatkan balik bagaimana untuk penulisan laporan akhir. Okey, baik. Untuk taklimat laporan akhir ini, jadi markah keseluruhan ialah 40%. 40% di mana setelah siap, sama ada dicetak dengan ring binding ataupun perfect binding. Itu boleh buat. Okey, sebenarnya kita tengok kepada panduan kandungan laporan akhir OJT yang mestilah mempunyai muka hadapan, muka depan. Kemudian dia ada perakuan pelajar, dia ada penghargaan, ada senarai kandungan, senarai rajah, senarai jadual, senarai lampiran. Nanti saya akan tunjuk contoh secara sepitah lalu untuk bagaimana bentuk laporan akhir nanti. Kemudian kita ada pengenalan. Untuk bab 1 dia ada pengenalan, dia ada pendahuluan, ada objektif OJT, ada kepentingan OJT, ada objektif laporan OJT, ada kepentingan laporan OJT dan skop kerja OJT. Maknanya dia ada 6 bahagian kecil dalam bab 1 untuk pengenalan. Dan ni kertas edaran ni terhedar dalam kit OJT masing-masing dan juga dalam Telegram. Okey, sebenarnya untuk bab 2, kita ada berkaitan dengan latar belakang organisasi yang merakumi butir-butir organisasi, struktur organisasi, bilangan kaki tangan, keluasan organisasi, luasan tanah, kegiatan utama yang boleh dimasukkan. Tidak semestinya turutan yang seperti ini. Anda boleh buat apa-apa yang berkaitan dengan latar belakang organisasi. Ini sebagai satu contoh untuk latar belakang organisasi. Pelajar-pelajar boleh buat cara-cara yang lain yang berkaitan dengan latar belakang organisasi. Okey, sebenarnya bab 3 berkaitan dengan ringkasan mingguan, yakni aktiviti OJT. Bab 3 yang boleh rujuk balik kepada apa yang telah ditulis ataupun yang diedar dalam kit OJT masing-masing. Kemudian bab 4 berkaitan dengan laporan teknikal. Bab ini menerangkan tugas atau kerja yang dipertanggungjawabkan atau dilaksanakan semasa latihan. Nanti kita akan tunjuk contoh. Laporan teknikal ini memfokuskan 2 perkara utama, kerja atau aktiviti utama yang dilakukan, yang kedua perkara-perkara utama yang berlaku ataupun yang dicapai. Boleh buat dalam bentuk jadual dan sebagainya. Bab 5 dapatan dan cadangan. Okey, bab 5 dapatan dan cadangan. Dan bab yang ke-6 kesimpulan, rumusan keseluruhan laporan industri. Kemudian rujukan mesti ada cara penulisan dia, mengikut
Partai American Psychology tu, APA tu. Di mana dia mempunyai nama pengarang, tahun terbit, tajuk, tempat terbit dan penerbit. Ini contoh dia. Contoh boleh lihat nama pengarang, kemudian tahun terbit, kemudian tajuk buku tu, kemudian nama tempat terbit dan penerbit. Mesti ada cara-cara dia lah. Kemudian lampiran. Ada lampiran. Pelajar hendaklah melampirkan apa jua perkara berkaitan objektif yang perlu dan dapat membuat laporan akhir ini lebih bermaklumat dan lengkap. Ini panduan yang telah kita edarkan dalam Telegram, kita dah edar, dalam kit laporan dah edar. Jadi pelajar-pelajar boleh mengikuti secara satu persatu langkah bagi menulis penulisan laporan akhir. Dan juga saya nak sentuh juga panduan penulisan. Panduan penulisan bertaik dan bercetak. Bertaik dan bercetak. Jumlah minima muka surat. Minima dia 40 muka surat. Maknanya kalau lebih tak apa. Tapi jangan kurang daripada 40 muka surat. 40 muka surat. Kemudian dalam bahasa Melayu. Kita guna bahasa Melayu je. Kalau ada bahasa Inggeris, kena buat tulisan italik. Tulisan italik. Ataupun dia dalam bentuk koma tu, koma atas, ataupun dinamakan petik tunggal. Dalam petik tunggal ini, atau dalam kurungan. Kalau ada perkataan bahasa Inggeris dengan italik, dengan tulisan italik, ataupun dalam petik tunggal, ataupun dalam kurungan untuk bahasa Inggeris. Kemudian font dia Arial ataupun Times New Roman, bersaiz 12, double spacing. Double spacing. Kemudian ayat hendaklah tepat, padat, mudah difahami dan menggunakan ayat pasif. Ayat pasif. Kemudian ada senarai rujukan mengikut American Psychology tu. Apa? Ini di antara panduan penulisan yang telah saya edarkan dalam kit PJT masing-masing. Cuma kali ini saya nak tunjukkan contoh buku. Dan kemudian muka depan, contoh muka depan. Ini ada nama logo college. Kemudian nama college Vocational Wakata Mesu, Jalan Tengku Umar 21300, Kuala Nerus, Terengganu. Kemudian tajuk laporan akhir OJT, nama syarikat yang kita menjalani latihan industri. Kemudian disediakan oleh nama awak, kemudian nombor matrik ataupun nombor pendaftaran, kemudian program. Program. Ini saya buat contoh 2 DWM Teknologi Pembinaan. Tempoh latihan ataupun sesi bermula bila? 1 Mac 2021 hingga 13 Ogos 2021. Dan sesi 2021. Yang tempoh latihan ni bergantung kepada program masing-masing. Kalau keseterusaan dia lain. Kemudian kalau kursus akaun lain. Tempoh dia. Tengok tempoh latihan mengikut program masing-masing. Kemudian sesi 2021. Ni muka surat depan. Kertas warna putih. Sebolehnya, seeloknya, kertas muka kulit depan ni kulit tebal sikit lah. Yang kulit tebal. Kemudian letak plastik di hadapan. Clear plastik tu. Plastik cerah tu. Kemudian pada muka surat kedua, lepas daripada muka depan ni, surat kedua, ni kertas biasalah. Kertas putih biasa.
Muka depan tadi yang kulit keras sikit ya. Tebal sikit. Yang tebal. Kemudian buku laporan ni muka surat 2. Tajuk dia buku laporan akhir latihan industri, nama, nombor kad pengenalan, kemudian tempat latihan industri kamu. Kemudian buku laporan ini dikemukakan oleh unit perhubungan dan latihan industri UPLI, College Vocational Worker Tertentu, sebagai memenuhi sebahagian syarat penganugerahan diploma manusia kemudian UPLI Ogos 2021. Ini secara contoh muka depan, kertas tebal, kemudian ini muka surat 2. Seterusnya saya tunjukkan contoh laporan akhir. Laporan akhir. Laporan akhir, kemudian surat yang seterusnya. Surat yang ketiga, dia ada perakuan pelajar. Dengan ini saya akui bahawa laporan ini adalah kerja saya sendiri dan dibuat berdasarkan undang-undang termasuk di bawah peraturan College Vocational. Ataupun ayat-ayat yang sesuai lah. Saya akui laporan industri adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali nukilan dari ringkasan setiap satunya telah saya jelaskan sungguhnya. Setiap apa yang tercatat merupakan laporan latihan saya sepanjang menjalani latihan industri di syarikat mana. Kemudian nama pelajar, nombor kad pengenalan, tanda tangan, tarikh. Ini muka surat bagi perakuan pelajar. Muka surat seterusnya, ini satu Roman. Satu Roman ni, satu Roman. Dua Roman, penghargaan. Tulis penghargaan. Okey, seterusnya. Ini dia buat panjang ni. Senarai kandungan. Senarai kandungan, perakuan pelajar, penghargaan, senarai kandungan, senarai rajah. Dia ada surat ni. Satu Roman. Okey, senarai kandungan, senarai rajah, senarai jadual, senarai lampiran. Kemudian bab 1, 1.1 pendahuluan, objektif on the job training, 1.3 kepentingan, 1.4 objektif, 1.5 kepentingan laporan, 1.6 skop kerja on the job training. Okey, dia ada 6 semua dalam pengenalan. Kemudian bab yang kedua, latar belakang organisasi, sejarah dia, pengenalan, visi organisasi, misi, logo organisasi, objektif organisasi, fungsi organisasi. Yang pentingnya ada isi-isi berkaitan dengan latar belakang organisasi. Tidak semestinya dalam bentuk beginilah. Mungkin ada perkara lain yang awak boleh masuk. Lokasi dia mana, boleh. Kemudian bab yang ketiga, ringkasan mingguan. Pengenalan, ringkasan aktiviti latihan industri, ringkasan mingguan. Minggu pertama, minggu kedua, sehinggalah tamat OJT. Sampai minggu ke berapa. Kalau seminggu sampai 24 minggu, 24 minggu lah. Kemudian bab keempat, laporan teknikal. Laporan teknikal berkaitan dengan pengenalan dan sebagainya lah. Yang berkaitan laporan teknikal sebagaimana yang saya lampirkan dalam KIT OJT itu, panduan bagaimana nak buat laporan teknikal. Kemudian bab kelima, dapatan dan cadangan. 5.1 pengenalan, 5.2 dapatan, 5.3 cadangan. Dan untuk yang akhirnya kesimpulan. Kesimpulan, rujukan dan lampiran. Ini bentuk
isi kandungan yang perlu yang dibuat. Okey, ni kita tengok senarai rajah. Nombor rajah berapa? Tiap rajah mesti dinomborkan dan tulis tajuk muka surat berapa. Nomborkan. Rajah. Kemudian kita ada senarai jadual. Kalau ada jadual, nomborkan jadual tu, tulis tajuk dia apa jadual kita, muka surat berapa. Kemudian senarai lampiran. Kalau ada lampiran kat belakang tu, tulis nombor lampiran dia. Kemudian tajuk dia, muka surat berapa. Senarai lampiran. Ini cara penulisan. Kemudian bab 1, dia ada pengenalan. 1.1, pendahuluan dia. Okey. Kemudian 1.2, tujuan dia. Tujuan untuk training, objektif. Yang seterusnya 1.3, kepentingan on the job training. Okey, apa dia kepentingan dia? Yang ke 1.4, objektif laporan on the job training, OJT. Objektif dia, objektif kita buat laporan. Kemudian yang 1.5, kepentingan laporan. Tadi objektif, yang ni kepentingan laporan. Kemudian 1.6, 1.6, ada 6 sebenarnya, skop kerja on the job training. Apa skop kerja yang telah awak lakukan, jalankan sepanjang menjalani OJT di syarikat ataupun organisasi latihan. Apakah skop kerja dia yang awak buat? Okey, ni contoh dia, membantu memastikan rangkaian LAN dan LAN dan WAN di JKR. Tu inilah yang di JKR. Ini berdasarkan kerja yang awak lakukan, skop kerja dia. Apakah bidang-bidang kerja yang awak buat? Kemudian bab kedua, latar belakang organisasi. Okey. Ni ringkasan, okey. Samalah tadi. Logo organisasi. Okey. Ni. Ni ringkasan aktiviti mingguan. Ni ringkasan mingguan. Dia ada pengenalan, kemudian dia ada ringkasan aktiviti, masuk kerja pukul berapa, keluar pukul berapa, hari masa kerja. Kemudian ringkasan aktiviti mingguan. Ni dia buat dalam bentuk okey, poin-poin ini. Ada setengah dia buat dalam bentuk jadual. Boleh buat gini. Kita tengok contoh satu lagi. Ringkasan aktiviti mingguan dalam bentuk jadual. Ini dalam bentuk poin-poin dia buat gini. Minggu pertama, minggu kedua. Okey, sebenarnya lah. Dia bentuk poin. Okey. Bab 4, laporan teknikal. Laporan teknikal menjurus kepada tugas-tugas atau kerja yang telah dilaksanakan semasa latihan industri. Tiap tugas diperlukan perlu mengikut proses dan prosedur yang telah ditetapkan. Ini laporan teknikal. Okay. Laporan teknikal berkaitan dengan kerja yang dijalankan. Laporan teknikal. Okay. Dia ada gambar-gambar. Masukkan gambar-gambar kerja-kerja yang awak jalankan. Sikit teknikal lah. Okay. Contoh dia.
Boleh masukkan gambar-gambar ketika mana awak menjalankan latihan teknikal, latihan industri. Seluruhnya termasuk kepada lepas daripada laporan teknikal, dapatan dan cadangan. Dapatan cadangan. Okey. Bab yang kelima, dapatan dan cadangan. Okey, pengenalan mesti ada. 5.1 pengenalan. Kemudian dapatan, cadangan. Okey, itu bab yang kelima. Bab ke-6, kesimpulan. Okey, kesimpulan keseluruhan apa yang didapati daripada OJT ini. Dan kesimpulan daripada bab 1 hinggalah bab akhir ini, kesimpulan dia. Apakah yang awak dapati daripada OJT ini? Kesimpulan. Kemudian rujukan dan akhir sekali ialah lampiran. Lampiran. Ini satu contoh bagaimana penulisan laporan akhir. Ada lampiran. Tiap binding, sama ada dengan ring binding ataupun perfect binding. Saya tunjuk satu contoh lagi. Untuk ringkasan mingguan. Okey, kita tengok ringkasan mingguan. Ini dalam bentuk gini dia buat. Okey. Minggu ke-5, minggu ke-6, dia buat dalam bentuk ni. Okey, boleh lagi kita tengok. Latar belakang syarikat. Profil syarikat dia ada gambar pula. Okey, ni. Ni dia buat dalam bentuk jadual. Dalam bentuk jadual table. Tadi dalam bentuk point-point. Sekarang ni minggu. Dia buat dalam bentuk jadual boleh. Minggu, tarikh, aktiviti. Okey, minggu pertama, tarikh, kemudian aktiviti dia. Okey, ringkasan mingguan dia. 16/1 hingga 10/1 maka dibuat dalam bentuk jadual. Yang sebelum ni dalam bentuk point-point gitu. Boleh buat dalam bentuk jadual. Jadi terpulang kepada kreativiti masing-masing. Yang lebih kemah dan sebagainya. Boleh buat dalam bentuk jadual. Saya rasa dalam bentuk jadual lebih baik, lebih kemah. Jadi muka surat dia, minimal dia 40 muka surat. Minimal dia 40 muka surat. Jangan kurang daripada 40, lebih tak apa. Lebih, biasanya lebih lah. Kemudian pastikan laporan teknikal. Laporan teknikal mestilah sesuai dengan bidang masing-masing. Ini laporan teknikal. Jadi saya rasa itu saja untuk panduan penulisan laporan akhir bagi OJT. Apa-apa masalah bolehlah hubungi balik kepada guru penasihat masing-masing. InsyaAllah pelajar-pelajar dapat menyelesaikan, dapat membuat laporan akhir OJT ini dengan sebaik mungkin. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.